Assalamualaikum, selamat pagi, apa khabar Malaysia? Anda bertemankan saya Dina Ashraf Salim dan juga seperti biasa bidadari saya sampai. Hai semua, saya Bashir Rahim. Anda bersama kami selama 1 jam. Seperti biasa, kami akan berkongsikan pelbagai informasi yang menarik daripada portal bernama.com dan juga tetamu-tetamu undangan yang telah kami jemput khas untuk hari ini. Seperti biasalah, kalau kita lihat bagaimana situasi semasa di negara Malaysia, suhunya semakin hangat dan membara kerana debaran yang kian terasa. Betul, kerana 5 hari bulan, hari Sabtu ini akan berlakunya pengumuman ataupun penamaan calon bagi pilihan raya umum ke-15 dan parti-parti yang bertanding sudah pun mengumumkan calon-calon mereka, dan kita ni tanggungjawab kita dah boleh dah lah nak semak kan siapa yang bakal calon yang ada tu. Kita semak sikit latar belakang, kita semak sikit bagaimana karier-karier kerjaya mereka, kepribadian mereka, kerana mereka inilah yang akan mewakili kita nanti dan buat pilihan yang terbaik dan tepat. Betul, dan membolehkan anda semua memilih siapakah calon yang paling tepat untuk kawasan anda semua. Selain daripada itu, periksa juga di manakah anda akan membuang undi nanti. Boleh ke laman web spr.gov.my. Betul, saya pun dah semak dan kita boleh tahu dah kita di saluran berapa dan waktu yang dicadangkan untuk kita keluar mengundi itu juga telah pun dicadangkan oleh SPR. Maka kalau boleh ikutlah waktu-waktu tersebut kerana kita nak mengelakkan berlakuan kesesakan. Dan dalam masa yang sama juga membantu kita tahu kat mana sebenarnya kita akan mengundi. Ini salah satu perkara yang sangat penting dan juga tanggungjawab yang perlu untuk kita patuhi. Baik, kita nak tinjau apakah yang berlaku di dalam portal bernama.com. Ini satu berita yang sedikit melegakan kepada kita sebab selalu sangat sebut harga naik. Ada juga yang turun akhirnya. Ada yang turun juga. Apakah harga yang turun tu? Ini yang turun tentang harga minyak masak. Bagi minyak masak berbotol 5 kg, 3 kg dan 1 kg, yang mana harganya turun lebih kurang dalam 60 sen. Kalau saya tengok rekod untuk minyak masak bagi 5 kg sebelum ini harganya lebih kurang dalam RM31.60. Kini harganya telah pun turun 60 sen sebanyak RM30.90 saja. Begitu juga dengan minyak masak bagi 3 kg dan juga 1 kg. Dan masa sama juga difahamkan tindakan ini berlaku disebabkan kerana tindakan yang dilakukan oleh pihak kerajaan, satu usaha yang baik. Yang pada kalau lihat kembali daripada bulan Ogos lalu, sebenarnya kita telah pun melakukan pelbagai tindakan, antaranya melakukan kawalan harga minyak. Maka secara tidak langsung dapat membantu kepada harga minyak supaya tidaklah terlalu naik mencanak-canak kan. Betul. Jadi antara bahan keperluan harian setiap rakyat Malaysia, dan selain itu mana-mana pihak yang didapati menjual harga minyak ataupun barang lainnya melebihi harga kawalan boleh diambil tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan juga Anti Pencatutan 2011. Maka kita nak mengingatkan kepada anda semua melakukan tanggungjawab kita masing-masing. Kalau ada mana-mana penjual yang menjual lebih harga, laporkanlah kepada pihak yang berkuasa. Bertanggungjawab. Betul. Itu satu kisah yang mungkin dapat nafas lega. Salah satu kisah lagi berkaitan tentang ini yang berlaku di negara kita di negeri Sarawak, di Bintulu, yang mana seperti dia maklumlah sekarang ni musim tu kan, cuaca sekejap panas, hujan tak menentu, dan di Sarawak pula difahamkan keadaan banjir di Bintulu secara khususnya semakin pulih, alhamdulillah. Dan jumlah mangsa di pusat pemindahan sementara ataupun PPS juga menurun, dan keadaan ini juga setidaknya dapat membantu dapat memulihkan semula keadaan. Difahamkan juga Jawatankuasa Pengurusan Bencana di Sarawak juga melaporkan bahawa dia 12 mangsa yang telah pun dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing malam tadi, dan sementara mangsa yang masih lagi kekal terdiri daripada 8 keluarga membabitkan penduduk di Kampung Kemunting dan juga Bukit Orang. Kalau boleh kita dah sama juga kalau sebab masih lagi kalau di Semenanjung ni situasinya pun tidak menentu juga sebenarnya kan. Betul. Jadi banyak-banyak negeri sebenarnya merupakan negeri-negeri yang berisiko tinggi untuk mengalami banjir. Jadi seperti biasa kita juga mengingatkan semua orang untuk bersedia, berjaga-jaga, dan jika sediakan beg kecemasan yang ada dokumen-dokumen penting dan sebagainya, dan jika diarahkan untuk berpindah ke PPS, segeralah berpindah, jangan ditangguh-tangguh ataupun jangan dilengah-lengahkan. Jangan sampai begitu sebab kita risau kalau perkara itu merupakan sebab bila dah ada amaran tu sudah tentu pihak berkuasa dah membuat jangkaan apa akan berlaku kan. Jadi ambil tindakan sewajarnya. Okey, satu lagi yang turun. Hari ini turun je berita kita. Iaitu kes demam denggi. Ni pun merisaukan juga kita sebenarnya kan. Betul. Jadi sebab sebelum ni kita banyak risau pasal COVID dan Menteri Kesihatan pun ada mengingatkan kita juga berkenaan gelombang yang kita sedang alami, Omicron XBB, tapi kita lupa ada juga banyak lagi penyakit-penyakit lain yang sedang menular juga, antaranya kes-kes denggi ini. Tapi alhamdulillah kes demam denggi menurun 9.5%, dan kalau kita lihatkan sendiri daripada rekod mingguan epidemiologi ataupun ME ke-43 tahun 2022 menurun sebanyak 154 kes atau 9.5%, yang mana kalau kita lihat kembali 1,460
1,460 kes berbanding 1,614 kes pada minggu sebelumnya. Ini alhamdulillah satu perkara yang baik. Tetapi dalam masa sama juga saya sempat melihat semalam kemarin pihak Jabatan Kesihatan datang rumah kan, sebab ada satu kes, jadi dikata kena pastikan dia nak check lah kat rumah kita ni, tempat-tempat air bertakung tu. Betul. Letak ubat nyamuk tu supaya jentik-jentik kan? Jentik-jentik nyamuk. Ubat nyamuk tu spray nyamuk ini. Jentik-jentik itu supaya tidak ada tempat-tempat pemusatan bagi mereka ini membiak dan meneruskan kelangsungan mereka di rumah jadi kita. Jadi selain daripada agensi-agensi yang melakukan fogging kan, selalunya bila ada kes-kes dengue itu adalah nanti akan ada pihak yang datang ke rumah lakukan fogging dan sebagainya. Tapi sebenarnya tanggungjawab itu adalah pada diri kita sendiri, pastikan keadaan di rumah bersih, macam Ashraf cakap tadi, jangan ada air yang bertakung dan sebagainya. Betul. Di Bernama pun selalu juga berlaku fogging tu setiap Sabtu. Ingat lagi kan, sebab Sabtu selalu bertugas. Baik, kita nak beralih pula melihat kepada cuaca di negara Malaysia secara keseluruhannya. Selepas ini kita bersama dengan rakan penyampai dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam hormat, salam keluarga Malaysia. Bersama saya Nurni Samsila Osman dari Bilik Berita. Baik, kita mulakan dengan laporan utama berita. Meskipun menyifatkan diri sebagai calon bukan pilihan, Khairi Jamaluddin tekad untuk melakukan misi sukar menawan Parlimen Sungai Buloh pada pilihan raya umum ke-15 19 November ini. Bagaimana saya datang ke Sungai Buloh? Prosesnya bukan senang. Saya tinggalkan kawasan yang saya menang 3 kali berturut-turut. Tak ada orang yang waras, tuan-tuan dan puan, yang tinggalkan kawasan yang dia menang 3 kali berturut-turut, datang ke kawasan yang kita kalah 3 kali berturut-turut. Kalau inilah semangat pada malam pertama kita berjumpa, insya-Allah 19 hari bulan, we do the impossible. Kita buat yang selama ini mustahil, dan kita menang kawasan Parlimen Sungai Buloh ini. Boleh? Khairi berkata demikian dalam majlis bersama KJ di Parlimen Sungai Buloh malam tadi. Menurut beliau, tugas menawan kerusi parlimen itu bukan mudah kerana majoriti undi dimenangi pihak lawan sebelum ini melebihi 20,000 undi. Khairi yang juga Menteri Kesihatan berkata beliau akan melancarkan manifesto Kata Janji KJ yang meliputi pendidikan, menangani banjir, infrastruktur dan kesejahteraan ekonomi Parlimen Sungai Buloh pada minggu depan. Walaupun berdepan dengan 2 calon heavyweight dari Parti Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan, namun calon Barisan Nasional Parlimen Alur Gajah Syaril Sufian Hamdan menganggap ia sebagai cabaran besar yang harus diharungi bagi menawarkan khidmat beliau kepada para pengundi. Malah Ketua Penerangan UMNO itu tidak mengharapkan barisan kepimpinan BN Alur Gajah untuk membentang permaidani merah kepadanya dalam PRU ke-15. Sebaliknya berterima kasih dan berbesar hati dengan keputusan BN Alur Gajah kerana menyokong pencalonan beliau dan berharap agar keputusan ini diterima baik warga setempat. Mungkin sebagai seorang yang datang daripada generasi yang muda sedikit, mampu memberi satu tawaran untuk masa depan yang lebih baik kepada rakyat Alur Gajah dan juga mewakili generasi saya dan suara generasi saya di Parlimen kalau diberi peluang, insyaAllah.
Pada PRU ke-15 kali ini, beliau dijangka berdepan calon PN yang juga penyandang kerusi Parlimen Alur Gajah dari Muhammad Rizwan Muhammad Yusof serta bekas Ketua Menteri Adli Zahari. Pengarah Komunikasi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasara menafikan adanya aku janji ditandatangani beliau yang tular kononnya akan mencalonkan dan menyokong Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sebagai Perdana Menteri. Beliau turut mengesahkan aku janji yang disebarkan itu adalah palsu. Dalam kenyataan di media sosial, Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar menegaskan ini suatu usaha jahat daripada pihak tidak bertanggungjawab dan jelas ia perancangan memburukkan UMNO dan PN ketika musim pilihan raya umum. Beliau berkata tidak wujud aku janji sedemikian. Aku janji tular itu antaranya menyatakan Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar berikrar mencadangkan Datuk Seri Ahmad Zahid sebagai calon Perdana Menteri setelah menang kerusi Parlimen Lenggong serta mendesak kerajaan dibentuk oleh mana-mana parti yang bekerjasama dengan UMNO dan PN menggugurkan kes-kes mahkamah melibatkan kepimpinan parti. Sekian dari Bilik Berita dari Presiden Nurnisa Hamsila Osman. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Alright, vroom-vroom. Terus vroom-vroom pagi. Kalau boleh bawa motor kat sini. Nak pergi mana vroom-vroom tu? Kita nak bawa you jalan-jalan lah. You kan menjadi hari. I kena bawa you lah. Okay. So, kita membonceng bersama-sama ke? Membonceng bersama-sama. Ini adalah satu peristiwa istimewa sebenarnya. Satu program telah pun berlangsung sebelum ini berkaitan tentang Rider 1.0. Kita nak bercakap soal likasi Rider 1.0. Apa yang dilakukan terhadap program ini dan fahamkan sambutannya luar biasa. Betul. Saya rasa ada juga klip-klip yang viral di social media. Betul. Memecahkan hening di kota metropolitan ini. Dengan bunyi motor-motor ini kan. Betul. Ini kita bersama dengan individu yang bertanggungjawab untuk memastikan program ini berjalan dengan lancar dan baik dan alhamdulillah memang berjalan dengan lancar dan baik, iaitu Encik Jamal Zainal Abdullah. Betul? Iaitu Zainal Abidin. Zainal Abidin, maafkan saya, itu pengarah acara bagi legasi Rider 1.0. Terima kasih, selamat datang kepada Encik Zainal di atas perkara ini. Encik Jamal dalam program hari ini, kita nak bercerita satu program yang cukup menarik ini sebab dah viral, dah tular dah kan. Betul. Jadi difahamkan acara ini sebenarnya berlangsung 29 Oktober yang lepas di Maib Sedang. Mungkin Encik Jamal boleh terangkan pada kita lah apa yang berlaku ataupun latar belakang legasi Rider ni. Okey, terima kasih kerana membagi peluang kepada saya untuk bersama dalam rancangan ni lah. Jadi sebenarnya Legacy Rider ni sebenarnya cabang perniagaan baru bagi syarikat kami lah. JJR Mesin Sekian Berat, ada berurusan berkait-kait dengan dunia pemotoran lah. Bengkel, spare part, machinery. Kami dah lebih kurang 30 tahun lah. So berdasarkan involve kami dalam dunia pemotoran ni atas kesedaran kepada anak muda generasi baru. Jadi saya tubuhkan satu lagi cabang untuk berkembang maju lah. Dibagi peluang untuk menubuhkan satu branding Legacy Rider lah. Legacy Rider ni sebenarnya baru saja sebenarnya. Jadi kami mencuba dengan niat untuk membantu anak-anak muda, kumpulan motor, guide diorang. So kami tubuhkan Legacy Rider lah. So sebenarnya di luar jangkaan kami sambutan ni, tapi kami melakukan promotion apa semua. Maknanya branding Legacy Rider ni bermaksud apa tau? Saya gabungkan anak-anak muda golongan 15 tahun hingga ke 18 tahun. Lepas tu 20 tahun hingga ke 35 tahun. Lepas tu yang berumur lebih 40 tahun ke atas. Maknanya saya gabungkan menjadi satu gathering. So bila usaha saya ni berjaya, sebenarnya kalau anggaran tu lebih kurang 50 hingga ke 100 ribu lah. Sebenarnya anggaran kasar tu 50 is fix. Tetapi bila petang tu kita ada shoot drone, dah pergi kepada 97 ribu.
Wow, okey. Jadi dalam tu dah jadi huge crowd. Jadi memang di luar jangkaan kami lah. This is super branding lah. Tapi niat dan matlamat kami to grow our business, to try to carry something about dunia pemotoran. So sebagai contoh macam mana kita nak kembangkan, macam mana kita nak membantu masyarakat, membantu anak-anak muda. This is our ambition lah, tujuan kita lah. Jadi alhamdulillah pada hari tersebut event tu memang di luar jangkaan kami. Kami sebenarnya cuba membuat event yang sederhana saja. Sebab kali pertama. Kali pertama. Jadi berlaku kejutan. Jadi yalah, I feel very proud lah. So sambutan di luar dugaan daripada Kedah, Perlis, seluruh Malaysia. Yang paling ramai daripada Johor Bahru. Johor Bahru, ada tim bikers perempuan, ladies bikers, ada 12 tim. 12 tim. Wow. Semua perempuan. Motor campur-campur. Saya rasa motor ni kan biasanya ialah salah satu yang dilihat motor berkuasa besar. Dan untuk event yang baru berlaku ini, adakah ianya melibatkan sekali motor berkuasa besar? Overall. Okey. Kita buka overall. Who want to come? Come. Asalkan bawa motor. Asalkan bawa motor. Asalkan bawa motor. Pasal naik kereta memang tak boleh masuk. Jadi saya pun di kesempatan ni saya nak ucap terima kasih lah kepada semua pihak yang terbabit, kementerian, KDN, Kementerian Dalam Negeri, lepas tu Menteri Keuangan kita, Tengku Zafarul, Timbalan Menteri Belia Sukan, Dato' Wak Ahmad Faisal, semua datang sama-sama menjayakan program saya ni. Dan alhamdulillah lah. So, yes. Bercakap soal berjaya tadi kan, nak tahulah tengok. Saya tengok ni penuh, memang tak nampak jalan lah kalau boleh kan nak cakap kan. Apa yang uniknya sangat program ni sampai mendapat sambutan yang luar biasa ni? Dia kalau diceritakan terlalu panjang, saya pendekkan saja. Promosi yang kita buat. Promosi yang buat melalui influencer, TikTok, Instagram, dengan saya pun dah lama orang kenal dalam dunia pemotoran. Jadi saya mengambil kesempatan ni lah. So diorang pun ternanti-nantilah sejak bila pula saya ni buat event macam ni. So, kawan-kawan support all. Retro Mania, Mat Motor, BMKL, tu bikers, ni semua top gun dalam kumpulan motor di Kuala Lumpur. So diorang link dengan anak-anak geng-geng lain. Macam saya di atas, dia orang buat link up di bawah. Panggil kumpulan-kumpulan kecil pula, anak-anak muda. So bila kita bersatu bekerjasama untuk menjayakan satu event tu, jadi dengan sokongan pihak kerajaan apa semua kan, inilah hasil dia lah. Ini hasil dia. Jadi saya pun program ni saya selitkan banyak perkara. Maknanya kesederhanaan, walaupun ni meriah, saya terapkan kesederhanaan. Maknanya program tu kita nakkan satu program yang boleh dijadikan contoh. Contoh. Baik. Encik Jamal, pastinya acara ni memang dilakukan untuk menarik minat belia khususnya. Yes. Saya nak tanya pandangan Encik Jamal lah, apa lagi yang boleh dilakukan untuk diperkembangkan lagi aktiviti ataupun sukan permotoran ni di negara kita? Ya, kita perlu sokongan saja. Sokongan daripada kerajaan, badan-badan berkanun, NGO, dari segi funding, dari segi idea yang kita boleh kembangkan. We sharing with the government people, with government, what to do to change this behavior anak-anak muda. Kalau mengharapkan saya seorang saja nak mengawal keadaan ni, memang tak boleh. Jadi saya dah buktikan, bila kita bersatu, kita boleh menangani masalah gejala-gejala yang digembur-gemburkan oleh masyarakat, budaya liar, mat motor ni, mat rempit ni semua. Tapi sebenarnya bagi saya yang awal-awal bermain motor daripada umur 13 tahun, it's not true. Itu hanya gambaran. Jadi bagi saya untuk menangani masalah mat rempit ni ke mat motor ni yang digambarkan jahat, liar, bagi saya itu sebenarnya tidak, hanya 1% lah saya kata. 1%. Gambaran tu, yang tu segelintir yang nakal. Jadi saya cuma membentuk, mendidik mereka. Jadi dalam event macam ni saya berpeluang membagi penerangan dari segi keselamatan diri, adab,
budaya sehat. Ni saya terapkan dalam event tu. Saya sendiri MC, saya sendiri semua saya lakukan. Sebab betul-betul pengarah Betul. Sebab ialah kita nak mendekati anak muda. Yes. Suka kalau orang di atas tu turun bersama dengan kita. Yes. Betul. Itu Saya betul. berasa lebih dekat lagi dengan Itu betul. anak-anak muda. Especially ialah macam contoh Perdana Menteri. Sebenarnya Perdana Menteri patut hadir event ni, tapi last minute. Dia ada perkara yang lebih penting. Sepatutnya Perdana Menteri yang akan membawa, tapi diganti dengan wakil lah. At least something. Anak muda tengok, oh, biasanya event susah. Tapi kali ni saya berjaya lah. Ya, kali pertama lagi. Kali pertama. Diwajibkan ni satu perkara yang cukup hebat. Dan pastinya kita tak nak terhenti di situ. Yes. Kebarangkalian ada lagi ataupun tidak selepas ini. InsyaAllah. Apa yang kita lakukan? Seperti yang saya janjikan lah. Legacy Rider 2.0. So saya pun akan meneruskan lah. Pasal bagi saya, ini sebagai penggalak kepada saya. Keyakinan untuk diri saya. Dan tim-tim saya dan semua sahabat saya, tim-tim bikers in KL, di luar KL, memang nak saya buat event ni. Jadi dalam event tu sebenarnya saya terapkan banyak nilai. Nilai yang contoh, saya terapkan, saya panggil kumpulan pendakwah. Event pertama saya, pendakwah. Silat, naik kuda, naik motor tapi kuda ada di situ. Saya tazkirah daripada pendakwah. Dan baru pergi kepada artis. Baru kepada slot-slot influencer. Penyampaian hadiah, auto show. That is normal. Tapi yang awal tadi saya sebut, biasanya tak ada. Saya terapkan nilai-nilai ini dulu. Betul. Jadi Legacy Rider ni boleh menjadikan satu platform yang baik untuk anak-anak muda yang ingin ataupun minat menceburkan diri dalam aktiviti ataupun sukan permotoran. Satu usaha yang baik. Saya kira itu saja boleh kita kongsikan kali ini. Terima kasih banyak-banyak Encik Jamal Zainal Abidin merupakan pengarah acara bagi Legacy Rider 1.0. Cakap soal rider ni, ingat zaman sekolah dulu kita pun rider juga. Nak cakap juga kita rider kan dengan buah depan rider ni. Okey, baik. Ini satu sukan istimewa juga kerana kita nak terbang ke Turki bagi sambutan Hari Turki. Ada fakta menarik berkaitan dengan Turki ni, dia ada 2 hari sambutan tahun bagi Hari Turki. Itu kalau sejarahnya lah, tapi kita nak dapatkan laporan lebih terperinci bersama rakan setugas. Jom saksikan. Jom. Baru-baru ini, kru penerbitan Apa Khabar Malaysia telah dijemput menghadiri majlis sambutan 99 tahun pemasyhuran Republik Turki yang berlangsung di Hotel JW Marriott, Kuala Lumpur. Majlis kerajaan ini telah dirasmikan oleh Duta Besar Turki ke Malaysia, Emir Salim Yüksel, yang turut disaksikan oleh Speaker Dewan Rakyat Yang Berhormat Tan Sri Azhar Azizan Harun. Turut sama meraikan majlis sambutan itu Timbalan Menteri Pengangkutan Turki Selim Dursun, Ketua Pejabat Sumber Manusia Pejabat Presiden Republik Turki Salim Atay, Ketua Bahagian Sumber Manusia Kementerian Luar Bekir Gezesh, Ketua Bahagian Sumber Manusia Kementerian Tenaga dan Sumber Asli Ibrahim Inan, Ketua Bahagian Sumber Manusia Kementerian Pertanian dan Perhutanan Adam Dinch. Majlis yang ditangguhkan selama 2 tahun berturut-turut akibat pandemik COVID-19 itu turut dihadiri diplomat asing, pegawai kerajaan, komuniti perniagaan dan masyarakat Turki yang menetap di Malaysia. Pada majlis tersebut, Duta Besar Turki ke Malaysia, Emir Salim Yüksel, telah menyampaikan teks ucapan daripada Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Antara teks yang dibacakannya, Presiden Turki itu berterima kasih di atas sumbangan yang diberikan pengasas Republik Turki Gazi Mustafa Kemal Atatürk bersama-sama para jurid Turki yang membebaskan negara tersebut daripada an-Nasir penjajah. Di majlis tersebut, tetamu yang hadir dihidangkan dengan minuman dan juadah istimewa dari Turki seperti kopi Turkish dan kunafa Turkish yang disediakan oleh Chef Orhan Ozduk. Selain itu, terdapat juga juadah lain, tas kebab, sehriyeli pila, chicken shish kebab, grill salmon dan guzutan dish. Selaku tuan rumah, JW Marriott turut menghadiahkan kek dengan lakaran bangunan dengan nama tempat pelancongan popular Turki serta arca ais berukir dengan nama Turki. Selain itu, terdapat kek-kek dengan ukiran istana dan pelbagai ukiran lain yang dihadiahkan oleh hotel-hotel terkemuka di Malaysia. Dia telah merubahku. Dia terbaik buatku.
Kita pun nak juga dia kan, nak sambung. Dia nak sambung juga. Baik, terima kasih. Masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Itu dari tadi penyanyi lagu Dia Aida Bahaman bersama kami pada hari ini untuk kita nak mempromosikan juga bercakap tentang perjalanan kerjaya dan juga lagu single beliau. Artis muda berbakat besar. Betul. Baru berusia 22 tahun, bakatnya cukup besar, perlu diketengahkan lagi dan insya-Allah mungkin akan menjadi satu fenomena bagi negara kita. Penyanyi-penyanyi yang kita banyak penyanyi berkualiti tinggi, antaranya Aida sendiri yang kami bawakan kali ini. Lagu Dia, saya dengar tadi part chorus tu pun dah boleh tangkap dah tu. Kalau selalu dengar tu kejap lagi kan dalam kereta kita duduk dia Okey, Aida Bahaman, terima kasih bersama dengan kami. Bercakap soal lagu Dia ni, pastinya dia ada jalan cerita yang ingin dibawakan. Mungkin boleh kongsikan dahulu berkaitan tentang lagu Dia ini sendiri. Apa yang mesej ingin disampaikan sebenarnya? Okey, sebenarnya lagu Dia ni sendiri based on true story composer sendiri. Composer ni dia dulu masa dia muda-muda dia ada crush lah dengan seseorang ni kan. Crush. And then dia cuba sampailah ada sekali ni dia rasa macam nak putus asa. Tapi dia kata macam tak boleh ni, kena juga ni. Sampailah satu tahap, sampai sekarang alhamdulillah dia dah berkahwin dah pun. Dengan dia ada tu lah. Ending dia bahagia. Ending saya menyedihkan. Ending kamu belum tahu lagi. Mungkin dia tengah sorok lagi ke. Baik, difahamkan single Dia ni bukanlah single pertama Aida, dan juga sebenarnya ada info ataupun fakta yang menarik. Aida sebenarnya bermula sebagai seorang penyanyi ghazal. Betul. Mungkin boleh ceritakan perjalanan kerjaya Aida sendiri dari mula sampai sekarang. Okey, Aida bermula daripada umur 6 tahun. Time tu kita tak adalah menyanyi kan. Kita still main tamborin. Masa tu Aida still macam malu-malu lagi. So time tu mak Aida sendiri pun menyanyi juga. Memang band family ghazal lah orang kata kan. I see. And then mak kata try lah menyanyi, try lah. Kita pun menyanyi, ada satu kali tu kita nyanyi je macam tegak macam tu je sebab kita malu kan. So bila lama-lama tu macam try lah. Tapi sampai sekarang mak ke tepi, Aida yang nyanyi. Oh, dia dah take over. Ganti dah. Okay, ini satu menarik fakta bila hadir daripada keluarga yang punya bakat nyanyian ini. Sokongan itu pastinya daripada keluarga kan. Daripada kerjaya itu yang dimulai pada awal tadi, bagaimana perkembangan itu sokongan daripada keluarga untuk memastikan supaya Aida sehingga ke tahap ini? Okey, mama ayah selalu cakap lah kan, kita tak cuba belum tahu kan. So mula-mula Aida pun ragu-ragu juga sebab dalam industri muzik ni kadang ada yang senang nak naik, ada yang susah naik. Lagi-lagi zaman sekarang media sosial kan. So Aida semacam tak apalah, kita try je lah. Sebab Aida pun sekarang still bernyanyi, macam ada event corporate ke, event apa-apa ke, orang still panggil Aida, alhamdulillah. And then Aida pun still basking juga kat luar, sekitar Kuala Lumpur. So kat situ Aida mula nak naik dulu lah. Memang pilihan kerjaya sebagai seorang penyanyi ni pilihan pertama Aida atau macam mana? Betul. Dari kecil kan? Biasanya kalau daripada awal tu dah ada minat itu dan memang nak ke arah itu, dia akan berusaha sedaya upaya walau macam mana pun untuk meningkatkan bagi kualiti diri. Okey, bercakap soal bidang janjian ini, macam mana bolehnya timbul, tadi disebutkan daripada kecil, ada keluarga, ada kumpulan ghazal, dan sehingga terbitnya single tu kan. Siapa yang melamar ketika itu sebenarnya? Okey, yang melamarnya adalah Acik-Acik Buka Pintu, daripada label Acik-Acik Buka Pintu. Sebenarnya Aida kenal dia daripada Aida pergi pertandingan karaoke. Pertandingan karaoke yang time tu tak menang pun. So dia dapat nombor 3. Aida tak expect yang dia akan panggil Aida untuk sama-sama dalam company lah kan. So Aida pun apa kata kita try je lah. Tak tahu rezeki tu macam mana kan. So sejak daripada tu lah 2019 tak silap Aida. Masa dah nak masuk fasa PKP lah. Betul. Gitu. Okey, cabaran ketika itu kerana baru nak memula melakukan single dengan keadaan yang agak nak masuk ni kan, fasa berkurung kan. Tiba-tiba kita dah plan dah ni, dah cuba cantik promosi dan sebagainya kan. Dengan rakamannya lagi. Bagaimana situasi ketika itu? Masa tu sangat-sangat kritikal lah orang kata kan. Sebab banyak benda yang kita postpone. Sebenarnya lagu Dia ni pun setahun selepas PKP tu hold juga. And then nak record pun hold, nak buat music video pun hold. So kat situ banyak lah sebab kita tak boleh keluar kan. So melalui WhatsApp apa semua, so banyak susah jugalah sebenarnya. Saya nak tanya sebenarnya daripada latar belakang bermula bernyanyi ghazal ni, macam mana berubah genre nyanyian?
Genre nyanyian sebenarnya Gaza ni dia merupakan genre ballad juga. So Aida memang more kepada ballad and then more kepada Gaza lah. Tapi kalau K-pop tu sikit-sikit boleh lah. Pada K-pop juga. Tapi kalau forte tu ke arah mana sebenarnya? Ballad lah. Ballad. Aida memang pada Memang balada. selesa dengan lagu-lagu balada. Tapi Aida suka ambil cabaran. Macam orang kata, cuba kau try buat lagu rock. Kita try lah. Tapi taklah sebunyi rock tu kan. Ada sikit ballad macam tu lah. Baik. Kalau diberi peluang untuk berduet atau mungkin berkolaborasi dengan mana-mana penyanyi Malaysia, siapakah idola Aida? Idola saya. Live yang kecil kat Malaysia ni, kita tengah dengar. Mana tahu kita tengah tengok kan? Aida terus paling kita telefon. Aida paling teringin sekali nak duet dengan Syamil. Okey. Sangat-sangat teringin. Walaupun Aida pernah jumpa dia dalam beberapa kali, tapi Aida tak teringinlah nak berduet dengan dia. Tak pernah lagi lah. Okey, baik. Jadi cita-cita tu dah ada. Itu antara kan selalunya bila kita ada kerjaya, kita kena ada ada sesuatu yang kita nak capai. Okey, Syamil, dengar? Okey. Tolong Syamil. DM Syamil. Syamil kejap lagi. Okey, ini satu perkara menarik dan selain itu juga difahamkan ada satu lagi single terbaru, Perhatian. Betul. Yang mana merupakan salah satu OST bagi drama Nenda yang sedang berlangsung. Mungkin juga boleh kongsikan juga daripada Dia ke Perhatian ni kan, adakah ianya ada kesinambungan ke ataupun ia memang jalan cerita yang berbeza? Okey, untuk lagu Perhatian dengan Dia ni, sebenarnya Aida tak expect dalam dua lagu ni dalam setahun yang sama. Tiba-tiba label company cakap, Aida, kita dapat lagu baru ni. Alhamdulillah, tiba-tiba rezeki tu datang. Sebab Aida pun tak pernah expect untuk dapat lagu OST. Jadi kita ambil benda tu satu platform barulah untuk Aida. Dapat OST bukan senang tak you? Betul. Bukti keyakinan kan. Ini maksudnya bakat tu memang ada, sangat berkualiti. Lagu Dia tadi lupa nak tanya berkata tentang siapa penulis lirik dia? Penulis lirik sebenarnya Faiz Farhan. Beliau sendiri yang buat lirik, komposer juga dia. Dan juga Jalan Kisah pun dia. Adakah jalan kisah beliau? Jalan kisah beliau. Untuk Aida sendiri, ada mungkin teringin untuk menulis lagu sendiri di masa depan? Untuk nulis lirik Aida ni susah nak tulis lirik ni, apatah lagi buat lagu. Tapi kalau diberi kesempatan, insya-Allah lah kita try lah benda tu. Saya sebenarnya nak teringin nak dengar dia nyanyi lagu Gaza tau. Boleh lah kita bayar sikit sebab saya pun suka lagu Gaza. Boleh tak? Boleh sikit, boleh. Okey. Bila bulan mengambang, cahayanya gemilang, air mata pun berlinang. Sudah sangat. Terkenang diriku malang, telah difitnah orang, berpisah pula menjelang. Wow. Okey. Saya rasa memang lepas ni dah boleh buat lagu irama Malaysia pula. Betul. Komposer mana-mana boleh panggil saya. Okey. Ini memang sesuai lagu irama Malaysia, sesuai suara. Betul. Lagu Gaza bukan senang tau. Kita menyanyikan pula ada lenggok tertentu dan memang sesuai lah kita dengan ballad dan sebagainya ini kan. Pastinya untuk lagu Dia ini dan juga single terbaru Perhatian ini ada harapan yang ingin dibuat tu kan, ada sesuatu yang diharapkan supaya lagu ini mendapat tempat di pasaran. Okey, Aida mengharapkan Dia dan juga Perhatian ni dapat sokongan daripada luar sana. Sebab sekarang ni more kepada media sosial. So Aida sendiri pun still struggle untuk dapatkan perhatian dan juga Dia tu. So Aida more kepada still promote, macam pergi basking pun still promote. Alhamdulillah kawan-kawan saudara mara, family sendiri pun banyak support. So Aida mengharapkan mungkin lepas ni akan ada pentas besar untuk Aida. InsyaAllah. Kita doakan. InsyaAllah rezeki itu akan datang dengan usaha yang berterusan lagi. Okay? Semoga berjaya kita ucapkan kepada Aida Abah Hamad atas lagu-lagu yang telah pun dihasilkan ini. Terus mendapat tempat lagu. Suara memang superb lah. Kalau nak bandingkan suara, saya sekarang saya nak tunggu Aida keluarkan single lagu macam lagu Gaza tadi lah, irama Malaysia kan. Okay. Mungkin lagu raya. Mungkin lagu raya. Baik, kita tunggu. Okey, terima kasih banyak-banyak Aida di atas perkongsian ini. Selepas ini kita nak bercakap pula berkaitan tentang industri fashion tanah air negara. Takut risau sikit. Fashion terus nampak tengok baju sendiri. Terus tengok baju sendiri. Adakah fashion kami okey hari ini? Sekejap lagi kita akan bercakap dengan seorang pereka fashion yang terkenal. Tapi sebelum itu kita akan berhenti berehat seketika. Nanti kita kembali selepas ini.
Tajuk kita memang seronok-seronok untuk hari ini. Betul. Kita senyum je sebab fashion ni adalah satu perkara yang sering kali kita lihat dan kita akan pakai setiap hari sebenarnya. Betul. Tapi walaupun seseorang itu berkata saya tak minat fashion, tapi sebenarnya fashion itu adalah dalam kehidupan seharian kita tanpa sedar. Dan kita hari ini bersama dengan individu yang memang cukup dikenali dalam dunia fashion tanah air negara, iaitu Bon Zainal. Terima kasih kerana bersama dengan kami, seorang pengasas Malaysia Putra Designer Association dan juga seorang pereka fashion. Kali ini kita nak bercakap soal perkembangan fashion di Malaysia. Ni dah lepas PKP hari tu saya tengok event-event atau program berkaitan fashion show ni makin banyak. Betul, kan. Dan juga baru juga berlepas KL Fashion Week dan sebagainya, banyak. Saya rasa terutama sekali selepas pandemik, selepas PKP, banyak pereka-pereka fashion yang mengeluarkan koleksi-koleksi yang baru, banyak event-event fashion show dan sebagainya. So untuk permulaan kita nak tanya kepada Bon sendiri, pendapat mengenai perkembangan dunia fashion di negara kita. Okey, ini terima kasih Terima kasih Pak Bernama jemput saya. Okey, simple je. Kita ni dah 2 tahun tu berkurung tau. Masa tu kita berkurung kat rumah. And fashion is everyday life. Fashion is gaya hidup kita seharian. Apa kita buat macam sekarang ni. Ini dah 2 tahun tu tiba dah buka balik, memanglah macam-macam akan keluar, even bukan sini saja, di satu dunia. So from tengok balik fashion sekarang ni banyak laut, banyak yang color-color yang garang, style-style yang kadang-kadang tu kata fikir yang tak boleh fikir dah kita tengok tu. Tapi itulah orang nak meluahkan perasaan tu. It's everywhere now. Betul. I mean, 2 years 2 years we at home, kita di rumah, so lepas nak keluar masa tu nak tunjukkan apa seperti tu. These are the things. It's a way of life, gaya hidup kita. Ini kalau ikutkan daripada sejarah kita Malaysia ni, kita start pun daripada 60-an lagi 60-an masa kita start, masa MAS start fly. Kita punya pakaian pramugari baru tu, ini start situlah. Bila kita dah di luar tu start masa itulah fashion start orang nampak fashion Malaysia ni. Dan era 70-an dan 80-an dah start yang mana zaman-zaman dulu, zaman-zaman orang panggil broad shoulder semua tu sekarang until now. And then memang saya bangga nak kata kita Malaysia ni memang orang Malaysia memang suka berfashion. Suka berfashion. Kita suka fashion. Betul. Saya pun akui kerana rakan-rakan pun ramai yang melihat bahasa fashion ni satu perkara yang penting. Kerana ia memperlihatkan kepada keterampilan satu individu tu. Cuma cakap soal fashion ni pula kan. Ada yang melihat bahawa fashion ini secara satu pandangan asas saja, awal saja. Dia melihat seolah-olah macam fashion ni tidak boleh terlalu berlebihan. Sehingga kan bila macam suatu pakaian yang dipakai oleh seorang individu itu lain daripada lain, dianggap itu bukan fashion. Adakah maksud fashion ini, bagaimana maksud fashion ini sebenarnya untuk difahami? Soalan cemas tu. Now, fashion ni there's no boundaries memang tak ada had dia. Tapi selalu tekan kat sini, especially di Malaysia ni, kita kena adalah sensitivity dari segi karya, contoh karya atau penciptaan ni banyak keluar sekarang ni, banyak ada yang daripada infuse balik dari segi kita punya pakaian tradisi dan moden. Boleh, tak salah, tetapi kena ada respect. Maksudnya dari segi kalau contohnya pakaian tu tidak dia bentuk aurat, janganlah kita buka pula. Pakaian tu contohnya dia lengkap daripada hujung kaki hujung rambut, lengkapkanlah. Ni kadang-kadang ada yang tak ada, ada yang tak yang ada. So itu kadang tu dia bukan apa tau, sikit sebanyak mencemarkan lah. Kita ni harmoni ramai suka tengok kan. Bila time Hari Raya pakai baju Melayu, bila Fabali pakai sari dan kurta sebagainya tu, bila Chinese New Year pakai chongsap itu. So we maintain that. Tapi bolehlah tambah sikit sana sini, tapi jangan mencemarkan. Itu yang saya selalu tekankan juga. And fashion ni fun. Dia benda ni benda seronok. Tu suka tengok orang bergaya. In fact, both of you today saya bangga pakai baju batik, pakai baju artis lokal punya design. This is kita nak tekankan. Yang satu lagi lah, belilah barangan buatan Malaysia ni. Itu penting. Kita ni pun standing dengan di luar sana tu. And then saya tak takut katakan kita ni our quality is at par. From even some of dia yang produk jenama di luar tu dibuat di Malaysia ni. So kita kena terapkan semangat situ, buy Malaysian brand. Sebagai seorang pereka yang dah lama dalam bidang ni, bagaimana Bon sendiri melihat pereka-pereka fashion yang baru dan juga mungkin label-label ataupun jenama-jenama lokal yang semakin berkembang, semakin banyak dalam industri fashion negara? Okey. Zaman saya dulu tak ada social media. Kalau kita buat fashion show tu, it takes maybe sebulan, seminggu, 2 minggu barulah kita dapat nak tunggu fotografer tu hantar gambar siap semua tu, nak edit sebagainya tu. Now buat satu brand,
immediately dah keluar dah. Betul. And yes, memang ramai, saya bangga juga ramai je mereka muda sekarang ni. Again, balik pada yang tadi tu, basic tu ada sensitivity satu. And then banyak juga mereka kita dah di luar sana, di luar negeri ya, di Amerika, di Europe sebagainya tu. Like I said again, kalau boleh tu sematkan semangat cinta pada negara lah. Kita nak promosi barang tu, contoh batik dan contohnya songkit sekarang ni kan. Tapi tak boleh lah kata nak buat baju batik tu nak promote dekat Europe. Kena ada something, jaket, batik ada jaket ke, kan, tukar-tukar sikit. So memang banyak so, di era social media ni banyak yang tiba-tiba yang selebriti pun sekarang ni nak jadi fashion designer. Kan, okey, boleh. Lagi elok lagi orang kata the more the merrier. Kan, banyak pilihan. Tapi kena terapkan semangat orang kata cinta pada negara. Kita kena promote Malaysian brand. Ini memang saya suka bercakap ni. Saya suka nak kata all of you there out there promote local brand. Ni salah satu tugas ataupun tanggungjawab yang perlu dilakukan. Dan apa juga kita lakukan, kalau kita ada satu nilai murni yang kita angkat dalam tanggungjawab kita semua sebenarnya. Tanggungjawab kita semua sebenarnya dalam konteks ini. Dan selain itu juga saya nak bercakap tadi sebut soal pakaian tradisional kan. Salah satu yang cukup menarik perhatian dan bila raya ni kan, macam-macam lah brand baju, khususnya baju melibatkan baju Melayu dia kan. Betul. Saya nak bercakap soal bagaimana transformasi yang dilakukan oleh mereka-mereka pakaian ini melihat kepada itu. Adakah bila kita bercakap soal melibatkan pakaian tradisional, kita perlu sentiasa melakukan modifikasi mengikut kepada arus pemodenan ataupun ianya haruslah mengikut ciri-ciri yang wajib ada sebagai satu pakaian tradisi? Itu soalan. Memang setiap raya kita kecoh tau. Kalau kita tengok social media kita raya kecoh. Okay, again, ialah macam-macam ni, ada kali air, kali peluru lah macam mana semua tu. No, labu juga kena lebih 10 kaki. No, macam ni, boleh. Okay, simple Dulu saya ada satu klien dia from Europe. Dia buat baju Melayu. Baju yang standard, yang klasik, yang pesak tu. Dia kata apa tahu? Bon, I like it because it's comfortable. Kan, so baju Melayu ni kena ada keselesaan, tak baju Melayu ke baju kurus sebagainya tu. Tapi because dah banyak modifikasi tu, nak slim cut lah, nak apa cut tu sampai nak kena berzip-zip tu. Now, bila nak berpakaian ni, berpakaian tak perlu memudaratkan kita. Kena ada keselesaan. Bila kita selesa, kita feel good. Air muka pun okey ni kan, kita pakai ketat, kasut ketat, bila kita macam nak duduk pun tak senang seperti hari-raya. Nak duduk bersila, nak salam-salaman, seluar ketat macam mana? Kenalah seluar tu ada apa dia longgar dia sebab itu. So kat situlah again practicality penting. Again, tak salah nak modify, boleh, tapi agak-agak lah sikit. Janganlah sampai kadang dah yang ada yang saya tengok yang tak ada lengan, yang ada list sebelah ada kan. So kadang-kadang tu yalah, memang setiap raya memang kadang saya banyak juga orang apa kadang media telefon saya minta pendapat kan. Tapi pada saya again retain our kita pastikan maintain kita punya tradisi kita tu, tapi tambahlah sana sini sikit. Dari segi warna, dari segi pemilihan kain kan, tapi dia punya dari segi gaya style tu maintain. Bukan penting di hari raya ialah keselesaan. Betul. Antara kreativiti seorang pereka dan untuk menghasilkan, mungkin ada keinginan untuk menghasilkan karya-karya fashion yang avant-garde, antara itu dan juga practicality dan juga comfort untuk abang sendiri. Yang mana yang lebih penting? If cakap nama avant-garde nak sebut pun susah kan. So start with the basic. Kan kalau start nak avant-garde tu mana, kalau you tengok Google ataupun you go to Wikipedia, banyak makna dia apa, is a deep meaning Benda tu dah beratus tahun, benda tu dah turun-temurun So bukan saja besok lusa dah jadi avant-garde. Kan at the end of the day orang luar akan menilai karya anda semua itu Lagi tak salah, tetapi it must represent you. Kalau you nak design avant-garde, tapi you pun kenalah ada avant-garde, pemikiran avant-garde, cara tingkah laku you sebagainya itu. Kan sama je invest malam orang tanya saya, Kek Bob macam mana fashion funky ni? Cantik, tapi are you funky enough to carry that? Kan, so kat situ at the end of the day balik kita balik. Kan, like I said again, apa tak salah, polis tak tangkap, boleh bergaya, tetapi ada dia punya dia punya rules dia punya law dia kan, especially kita di Malaysia ini kena jaga sikit. Jadi pada saya sebenarnya fashion tu adalah melambangkan ataupun reflect personality seseorang tu to sendiri, express kita punya ni our expression Tapi ada juga setengah orang yang berkata, oh kalau nak berfashion ni kena pakai pakaian yang mahal-mahal sahaja. Adakah itu sesuatu yang benar barulah ataupun dikatakan sebagai fashion? Betul. Okey. Itu semalam pun tanya juga now pada saya bergaya tak semestinya mahal. To be inside it's not expensive. Tapi cara dia tu. Kadang-kadang kita tengok orang pakai bagian nak dengan penuh, tapi tengok ada tak kena.
Betul tak? Jadi tengok ada orang dia pakai jeans, dia pakai kemeja dengan jeans, kemas lah. Ataupun kalau wanita pakai macam dia pakai baju kurung, simpan baju kurung dengan maybe some accessory, nampak menawan. Tapi sekarang banyak nak show off. Saya pakai ni, saya pakai tu, saya ambil gambar kat sini. Dia ambil gambar baju, tapi belakang tu kena ada kereta mahal, kena tempat mahal. Itu. So itu bukan bergaya, itu melarang, nak menunjuk. Okey. Betul, kadang tak kena kan, tengok kan macam brand kau main lagi kan. Macam alamak, kenapa ada sesuatu yang tak kena? Kadang-kadang brand tu pula, kadang brand tu betul ke tidak brand tu, yang tu lain ke tidak kan. So benda tu pasal sini mau ingatlah kan. Tapi tak salah nak bergaya. Tak salah bergaya asalkan sesuai dalam keadaan dan tempat yang sepatutnya. Masa sama juga nak bercakap soal industri fashion tanah air negara ini, soal jenis fashion ataupun tema yang sesuai ataupun perkembangan di Malaysia ni. Kat mana kita sekarang ini berada? Jenis looks and feel yang sedang berkembang di Malaysia ni. I think kau tengok pada social media, so kita ni laju, kita ni sebenarnya ni. Apa yang ada kata di Paris apa semua kita dah ada dah. Like elok. Tetapi kesesuaian tu, kita ni panas. Kadang-kadang terpakai dengan jaket panjang, dengan tengok nak pergi mana ni kan. So benda macam tu tau. So, balik kita tahu and then of course dari segi pemilihan dari segi pemilihan tekstil atau material kena yang betul. Is tropical country, kain tu betul kain kapas, kain cotton, kain silk, kain sutra panggil itu. Ni kalau wool pun dia panggil tropical wool. Tapi lah kadang-kadang kalau terikut sangat, itu yang kita nampak pelik. Dengan jaket panjang, dengan bertopi, dengan gloves semua itu kan, nak jalan tengah jalan buat TikTok semua itu, tapi okeylah in terms of styling, but practicality tak kena. Dibayangkan macam mana orang tu dalam kepanasan tapi nak tunjukkan sangat tu kan. Betul. Jadi memang sebenarnya fashion tu bukanlah untuk kita nak menunjuk-nunjuk semata-mata, tapi sebenarnya haruslah bersesuaian dengan inilah tempat tu, suasana yang kita berada tu. Sebagai pengasas Malaysian Bumiputera Designer Association ni, mungkin boleh kongsi sedikit nasihat ataupun peranan MBDA dalam menaikkan fashion negara. Yes, MBDA ataupun Malaysia Bumiputera Designer Association, saya adalah pengasasnya. Sekarang ni Presiden dia Puan Rasta Rashid and then kami pun bukan kata kat MBDA saja dan association lain kami bergabung, kami suka bergabung dengan because is fun thing kita bergabung sama-sama and now pula boleh promote sikit boleh Boleh. Kami sekarang ni berada di Fahrenheit daripada 6 hari bulan Oktober sampai 10 hari bulan ni last day kita ada booth 20 designer di sana yang designer yang saya boleh kata terulung lah daripada tekstil, baju lelaki, baju perempuan sebagainya itu, and then kita sana dengan kebijakan Shipee untuk for campaign belilah barangan buatan Malaysia. So di sana datanglah ramai. Ini peranan kami juga ialah bukan saja MBDA ni bukan je buat fashion show je. Kita nak fashion show boleh jual. Boleh satu bukan boleh jual lepas fashion show dan lepas tu lagi. Kadang memanglah produk tu kita buat fashion show, lepas tu memang jual lah, boleh jual lah lepas show tu. Tapi lepas tu jual ke tidak. So kita nak mereka fashion ni daripada dia start, lepas tu dia buat fashion show, lepas tu dia boleh jual dan dia ada kedai. Lepas tu dia boleh besarkan cawangan dia, maybe locally, maybe overseas sebagai itu. So itulah peranan MBDA to complete ekosistem tu. Ini satu usaha yang cukup baik dan budi. Untuk tempoh masa akan datang, di manakah hala tuju yang ingin dibawa? I think kita nak, of course lah kita, one thing market kita kecil our number is not much eloklah kita bawa jenama kita ni di abroad, overseas, even Indonesia sebagai contohnya, sebelah negara jiran kita di kawasan Asia, and then kalau Europe tu of course yang bestnya the exchange currency lah. Kita ni orang kata kita ringgit kita menurun, tapi kalau jual di luar harga kita mahal. So di sana kena pandai. Kita pandai now era social media ni, you boleh buat kawan ke overseas, boleh kenal dengan designer, influencer di overseas. So kenalah rajin berinteraksi bukan dengan kita saja di luar sana. Itu satu cukup penting kerana kita nak bawa supaya industri fashion kita ada level lah. Betul. Dan kerana ini juga berkaitan tentang ekonomi semasa dan ini boleh membantu kepada usahawan-usahawan dalam konteks industri fashion ini untuk lebih berkembang lebih baik. Di penghujung ini pastinya ada harapan yang ingin disampaikan kepada mereka fashion yang baru naik, baru nak memulakan ataupun mereka yang baru macam mencari-cari kan, kerana ini sumber pendapatan ekonomi mereka. Mungkin bagaimana nak menembusi pasaran dan bagaimana apakah perkara-perkara yang perlu untuk dilakukan supaya mereka ini kekal terus relevan dalam industri. Pada mereka muda satu kena berani satu kena banyak bercakap, banyak bertanya. Kadang-kadang tu dia buat design tu kita bagi komen, dia macam tak puas hati. Bukan apa tahu, designer ni, fashion ni, kalau you are female designer, dia design pakaian wanita, dia banyak pada emotion
Kalau zona lelaki pula dia banyak pada ego. So kat situ you kena pandai balance kan ya. Kadang-kadang maybe dia punya creativity tu pada you memang okey, tapi pada luar nak jual. End of the day it's about to sell. So kena cekal, kena berani, kena banyak bertanya. Ini sekarang komunikasi ni senang dengan telefon saja, boleh WhatsApp, boleh macam tu. Dan apa ni, dan last kali of course lah, support local brand, belilah barangan buatan Malaysia kan. And then lagi sekali ni kita nak apa, nak pilihan raya ni kan, pilihan raya pun nak kena bergaya juga. So itulah, terima kasih. Okey. Baik. Okey, terima kasih banyak ni satu usaha cukup baik dilakukan oleh individu ini yang telah pun lama bertapak dalam industri fashion tanah air negara. Dan banyak karya-karya hebat dan karya-karya agung beliau. Dan khususnya dia disebut tadi kena bantu buatan Malaysia ini, kerana kita lah yang akan mendukung dan memasarkan. Kalau bukan orang lain, siapa lagi? Kita lah sendiri yang kena. Terima kasih Abang Zainal, pengasas Malaysia Bukusra Designer Association dan juga Peleka Fashion Tanah Air Negara. Kita sudah pun berada di hujung rancangan ketika ini dan pastinya banyak telah pun kita bicarakan sepanjang dalam 1 jam ini. Seronoklah hari ini saya rasa. Okey, insyaAllah esok kami akan bersiaran sekali lagi pastinya dalam Apa Khabar Malaysia. Saya harapkan supaya usaha kita hari ini, dan pastikan juga tengok ni keadaan cuaca. Kerana sentiasa tak menentu. Dalam keadaan apa sekalipun pilihan raya pula pun bermula, elakkan melakukan kenyataan-kenyataan bersifat provokasi. Betul tu. Dan kita perlulah dalam keadaan damai dan makmur sesama, kerana kedamaian itulah yang akan memudahkan dan menyenangkan kehidupan kita bersama. Itulah yang kita nak, masa depan negara kita aman damai, yang kita boleh hidup dengan orang kata harmoni semuanya. Baik. Saya Dina Syahsadir. Saya Pasha Rahim. Assalamualaikum. Bye. Kita jumpa lagi insya-Allah. Selamat tinggal.